Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang selalu muncul dengan namanya Maha Mengetahui berkali-kali dalam Al-Quran adalah Dia Subhanahu wa taala Maha Mendengar. Wallahu sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Yang Maha Mendengar, yang Maha Mengetahui. Manusia telah menangis dan telah merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menangis dan merayu di antara satu sama lain. Dan juga meluahkan perasaan pada orang lain tentang masalah-masalah mereka hadapi. Atau juga bercakap pada diri mereka sendiri pun. Sejak awal sejarah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan semuanya. Dan semua dari itu diambil kira. Dan Dia Subhanahu wa taala memberikan kita wahyunya. Itulah rahmah dari Allah Azza wa Jal. Jadi ketika Dia Subhanahu wa taala mengatakan bahawa nasihat telah tiba kepada kamu dari Rabb kamu, wa syifa'ul lima fis sudur, tiba untuk menyembuhkan apa yang berada di dalam dada-dada kamu. Ini kerana Dia Subhanahu wa taala tahu apa yang sedang terkandung di dalam dada-dada kamu semua. Dia tahu apa yang saya rasakan. Dia tahu apa yang saya lalui. Okey, kadang-kadang doktor kan, dia memberikan kamu diagnosis dan dia memberikan kamu prescription. Ia tidak begitu menyenangkan, betul tak? Tidak ada dentist yang akan kamu pergi jumpa jika anda mempunyai masalah sakit gigi ke, akan mengatakan, saya fikir kamu kena makan gula-gula lagi banyaklah. Buatlah ikut suka perasaan kamu kalau kamu nak baik. Takkan kan? Kadang-kadang nasihat yang diberikan menyakitkan. Kadang-kadang kerana akar gigi kamu rosak, bukan? Kena cabut. Kadang-kadang perkara yang terbaik adalah untuk anda menjalani pembedahan. Betul tak? Kadang-kadang apa yang perlu kamu harungi dulu akan jadi sangat menyakitkan. Tapi sebenarnya ia adalah lebih baik untuk kamu. Kadang-kadang orang mempunyai penyakit terminal, kanser ke, di satu bahagian badan mereka. Dan ia sedang merebak. Dan nasihatnya adalah bahagian badan itu harus dipotong. Sekarang, untuk kehilangan sebahagian badan kamu memang tidak dapat dibayangkan, sangat menyakitkan. Tetapi pilihannya adalah ini. Sama ada anda memotongnya, atau anda membiarkan barah merebak ke seluruh badan. Itu adalah pilihan anda. Oleh itu kadang-kadang nasihat yang sangat menyakitkan tidak bermaksud untuk menyebabkan anda sakit dan terluka, tetapi sebenarnya untuk menyelamatkan anda dari kehancuran dan kebinasaan. Wa asa an takrahum syai'aw wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu benci sesuatu, tapi ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Mungkin kamu suka akan sesuatu tapi ia tidak baik untuk kamu. Okey, berdasarkan apa yang sebenarnya lebih baik untuk kamu dan sebenarnya lebih baik untuk saya, sama ada kita dapat melihatnya atau tidak, dan berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Dia Subhanahu wa taala dari situ memberikan kita nasihat. Dia Subhanahu wa taala bercakap dengan kita. Dia Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Sedari akan Allah, dan Allah satu-satunya yang mengajarkan kamu. Okey, Allah Azza wa Jal memberikan kemampuan kepada setiap manusia untuk tahu akan perbezaan antara yang betul dan yang salah. Tidak kira agama mana kamu berasal, budaya apa yang kamu berasal dari, anda tahu bahawa berbohong itu salah. Anda tahu bahawa menipu itu salah. Anda tahu bahawa mencuri itu salah. Anda tahu bahawa menyakiti orang lain adalah salah. Anda tahu bahawa mengenepikan anak-anak yatim adalah salah. Anda tahu bahawa menindas seseorang yang tidak berkemampuan adalah salah. Anda tahu bahawa menjatuhkan maruah seseorang adalah salah. Anda tahu semua perkara ini semua salah. Tidak kira di mana anda berada di dunia ini atau budaya apa yang anda berasal dari, masyarakat mana anda berasal dari, ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan pada semua manusia dalam sifatnya, fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala telah memprogramkan perkara ini bahkan sebelum kita sampai di bumi ini. Jadi ini benda-benda yang universal, fitrah. Tetapi di atas dan di luar dari itu ada beberapa perkara yang kita tidak akan pernah dapat tahu tentang salah atau betul. Faham? Tentang beberapa moral dan etika yang asas, semua orang dapat tahu dan faham sekurang-kurangnya, kan? Itulah asas yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi di atas dan di luar dari itu, kita tidak pernah akan tahu apa yang betul dan salah. Seperti, tidak mungkin saya dapat tahu bahawa daging babi tidak bagus untuk saya, kan?
Saya tidak dapat mengetahui perkara itu dengan sendirinya, betul tak? Saya tidak dapat mengetahui beberapa haiwan tertentu tidak baik untuk saya makan. Saya tidak tahu misalnya apa yang baik untuk saya. Solat 5 waktu ni, pada jadual-jadual ini, 5 waktu ada masa-masa yang sangat spesifik, bukan? Tidak mungkin saya dapat tahu itulah yang terbaik untuk saya. Tidak mungkin saya tahu itu, kan? Okey, jadi perbezaan antara betul dan salah, manusia mempunyai rasa itu. Sikit aja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai gambaran yang lengkap dan yang penuh secara menyeluruh tentangnya. Okey, oleh itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kamu dan memberitahu saya, ada yang tidak kena dan salah, dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kamu dan saya ada yang betul, maka anda dan saya harus meletakkan pengetahuan kita sendiri, ilmu kita sendiri yang kita rasa dan fikirkan sebagai betul dan salah ke tepi, tolak tepi. Dan kita harus menyerahkan diri kepada kenyataan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lebih daripada apa yang kita dapat tahu. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Alim. Allah Azza wa Jalla adalah yang Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang betul akan sentiasa menjadi lebih baik untuk kita. Okey, sebabnya kita ragu-ragu untuk mengambil nasihat Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang. Adakah kita berfikir bahawa jika kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ia akan menyebabkan kita kesakitan? Dan anda tahu apa tak? Hakikatnya, apabila anda mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, dalam kebanyakan kes ia akan menyebabkan kesakitan. Dan itulah memang fakta kehidupan. Mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan tidak membawa kepada keselesaan. Ia boleh menyebabkan kesukaran. Orang-orang yang terbaik yang mengikuti nasihat Allah Subhanahu Wa Taala adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan kehidupan mereka penuh dengan kesukaran. Ya tahu tak? Betul, kan? Oleh itu mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan akan membawa kepada kesukaran. Tetapi kesukaran itu sebenarnya jauh lebih baik untuk kamu daripada kemudahan yang akan datang jika anda tidak mengikutinya. Dan itulah kebenarannya. Yang benar adalah jika anda tidak mengikuti kata-katanya, tapi sebaliknya cari jalan mudah untuk diri sendiri di mana anda merasakan anda lebih selamat. Anda rasa itu terbaik untuk anda boleh berbohong kepada diri sendiri. Anda boleh bagi tahu diri anda bahawa itu yang terbaik untuk anda. Tapi sebenarnya anda dan saya sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Saya berdoa agar Allah Azza wa Jalla membantu kita dalam menginternalisasikan, menyerapkan benda ini di lubuk hati kita. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segalanya. Dan berdasarkan ilmu itu, ia lebih mudah bagi kita untuk mempercayai dan tawakal dengan nasihatnya. Dan mempercayai bulat-bulat nasihatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus usaha hidup dengannya. Subhanallah.